A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Masjid Setali Tatan Kuasa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala masih lagi dikurniakan nikmat sehat, lapang masa, taufik dan hidayah, kudrah dan iradah serta inayahnya, dapat kita sama-sama hadir mentaati perintah Allah, salat berjamaah, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Dan masih lagi diberi ruang, peluang dan kesempatan untuk kita terus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duduk dan hadir mendengar majlis ilmu. Mudah-mudahan kita dalam keberkatan. Unzur ila maqal wa la tanzur ila man qal, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu lihat orang yang bercakap, lihatlah apa yang dicakap olehnya. Kita sambung perkongsian dalam bab yang ke-39 ini, mana tinggal satu lagi tajuk habis. Kitab Jauharil Mahub wa Mambahatil Qulub, kalangan Syekh Abdul Rahman Al-Kelantani. Ke surat 195, keburukan menangisi kematian. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lu inallahu naihah wal mustami'ah wal haitah wal khariqah wasyaqah wasali'ah wal wasimah wal mutawassumah wasulta wal marta. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melaknat Allah Ta'ala akan perempuan yang meratap-ratap, berbunyi sebab, dan perempuan yang mendengarnya, maknanya ditegah sama sekali, meratapi kematian. Dan orang yang mendengar itu kalau tidak tegur perempuan ini pun, dia pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menggaru-garu akan mukanya, terlalu sedihlah kematian, kehilangan orang yang disayang, hingga begitu sekali dasarnya meratapi kematian, maka kelompok ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dan yang berbuat wasyam, ini berbuat apa? Wasyam ini menjerit-jerit, melolong-lolong gitu. Dan yang mencabut rambutnya, mencabut rambut maknanya dah tak boleh terima lah ketika kena musibah. Jadi bila datang musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap yang hidup ni asalnya daripada Allah, dia akan kembali kepada Allah semula. Jasad ini daripada tanah, daripada air, angin dan api, dia akan hilang lenyap di telan bumi. Asal tanah kembali kepada tanah. Tetapi ruh kita ini maknanya daripada kurniaan, yakni ruhullah, jadi kekal. Yang mana ruh ni asalnya tiada, bila dia ada terus kekal, untuk menerima pembalasan. Dalam hidup kita kena ingat, apa saja kita buat, apa saja kita cakap, apa tindakan kita, sedar tak sedar, dua je tempat, surga atau neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau kita buat baik walaupun sebesar zarah, melindungi, menutupi, menghalangi daripada fitnah atau keaiban seseorang, maka satarallahu yaumal qiyamah uyubahu, akan ditutup segala aibnya di yaumil mahsyar. Jadi kita kena pelihara ini, jaga. Jangan menjadi orang yang kaya tapi muflis di alam akhirat. Pahala haji, pahala sedekah, pahala puasa dan pahala amal-amal lain banyak, tapi akhirnya habis dibagi kepada orang yang diinyanyanya. Di dalam hidup kita janganlah menginyanya, apatah lagi kematian. Untuk itu kita sama-sama sedekahkan Fatihah untuk batch pertama Mahat Tafiz wal Qiraat Ustaz Komarudin bin Koming. Dia merupakan salah seorang pentashih Al-Quran. Tuan-tuan kalau tengok dalam Al-Quran tu ada nama dia tu, Komarudin bin Koming. Dia ni madrasah Tafiz wal Qiraat Johor Bahru. Meninggal semalam, disahkan meninggal
di KK Pekananas, dan dikebumikan malam tadi 10.30 di Johor Bahru. Mudah-mudahan dalam keberkatan, dalam redha Allah Ta'ala, meninggal pada Rabiul Awal 12 tu, hari lahirnya dan hari meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mudah-mudahan ruhnya dicuci di rahmat, ditempatkan bersama orang-orang yang soleh. Dia grup dia ni dulu 10 orang. 10 orang. Pengambilan batch pertama ni dah meninggal 2. Ni Ustaz Kamarudin dengan Ustaz Suhaimi, Imam Besar Pasir Gudang, dah meninggal. Yang batch saya ada 10, baru meninggal seorang. Imam Besar Mersing, Ustaz Ihsan Johar. Mungkin tak lama saya pula gitulah. Itu jadi kita kena sentiasa bersedia. Tak apalah bagaimana fitnah, bagaimana payah, bagaimanalah dihalang, kita jangan takut. Allah ada kita. Gitu. Jadi kita jangan bimbang. Bila kita rasa Allah tu ada, lain dia menghilang. Ini masalah kita hari ini, takut dengan makhluk banyak kuat dibanding dengan takut dengan Allah Ta'ala. Jadi kita kena jaga itu. Kehidupan kita suka-suka saja. Daripada khabar Syaikhaini. Ini Syaikhaini mana apa? 2 ulama hadis, Bukhari dengan Muslim, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya menyebut sesungguhnya diseksa akan dia dengan sebab menangis orang yang hidup. Mana jenazah tu diazab, diseksa. Lagi kalau suara perempuan. Suara perempuan ni fitnah. Fitnah. Mana fitnah ini tertanggung ke atas jenazah yang meninggal itu. Gitu. Kita kira elakkan itu. Menangislah macam mana Sayyidina Ali itu. Menangis hanya sekadar menitiskan air mata, tiada suara. Hingga Hasan kata, wahai anda ini, kenapa ayah anda menangis? Ayah anda menangis kerana terkenangkan kata-kata datukmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Ali, setelah kematian Fatimah nanti, penurunan jenazah ke liang lahat itu kau turunkan sendiri dengan tanganmu. Kan aku sambut jenazah Fatimah ini. Jadi masa menurunkan jenazah ke liang lahat tadi, Sayyidina Ali melihat sendiri tangan Rasulullah. Itu dia macam sedih. Mata hibah gembiranya tu. Gitu. Begitulah halnya. Jangan sampai ada suara. Sekadar menutiskan air mata. Itu namanya menangis yang ikhlas. Kalau nangis ada suara, tarik-tarik rambut, cakap-cakap muka, itu nangis tak ikhlas. Cuma berlakon sementara aja. Menangislah macam mana menangisnya Sayyidina Abu Bakar. Dalam peristiwa hijrah itu, kakinya disengat oleh kala, kala jengking. Semua lubang dah tutup. Tinggal satu lubang kat bawah ni macam mana? Tutup dengan tapak kaki dia. Biqadamaihi, dengan telapak kakinya. Setelah malam, maka kala ni balik rumah. Maka lubang ni kalau ada halangan digigit. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini menangis, tak ada suara. Tapi menahan kesakitan itu, titisan air mata jatuh ke pipi muka Rasulullah SAW. Wahai Abu Bakar, kamu menangis? Tak adalah Rasulullah. Lama-lama makin banyak titisannya. Wahai Abu Bakar, kamu menangis? Ya wahai Rasulullah. Kenapa? Kakiku disengat oleh kala. Maka Rasulullah dengan bacaan Bismillah, surah Fatihah, disedut tepat bisa kala itu, lalu diludahkan. Itu mana ru'yah lah. Mana Rasulullah ajar perubatan-perubatan macam ni. Maka Abu Bakar selamat, hidup, bahagia bersama Rasulullah SAW dengan tangisan yang ikhlas, yang tidak didengar, hanya dirasa, diketahui melalui titisan air mata. Begitulah dengan segi amal tu. Segi amal pun macam tu. Hanya dan Allah Ta'ala saja yang tahu. Manusia tak tahu. Gitu. Maka diingatkan tadi, sesungguhnya diseksa akan dia. Allah, dengan sebab menangis orang yang hidup.
Yang ini menangis yang dicela pada syarak. Menangis yang melolong, nangis, jerit-jerit gitulah, marah-marah gitu. Ini awak punya pasal ni bawa ke hospital, bapak dah mati katanya. Allahu Akbar. Sedangkan mati hidup di tangan Allah Taala. Kita pun akan mati. Kita jumpa sekelompok manusia yang sedemikian. Dia menyalahkan adik-beradik lain kenapa tak bawa ke hospital, kata dia. Sedang bapak ini masih panjang umur lagi, sihat. Minggu lepas bila makan buah-buah ini mati. Dia tak terima kematian ini. Disalahkan adik-beradik. Minggu depannya dia pula mati. Allah, mati kalau bukan mati biasa tuan-tuan. Kepalanya hancur tuan-tuan, kena langgar kereta. Habis itu ya. Makna mati ni tuan-tuan bukan suka-suka. Maknanya sekelip mata. Macam kiamat lah. Kematian ni satu kiamat. Gitu. Satu kiamat. Bila kiamat tuan-tuan dah syurga lah. Ataupun neraka, itu tempat kita. Jadi, hendaklah sentiasa berwaspada tentang kematian ini. Jangan sampai kita mati terkejut. Mudah-mudahan jangan macam tu. Maka beramallah dengan Bismillahirrahmanirrahim 41 kali. Setiap kali sebelum tidur bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita terselamat daripada mati terkejut. Mati terkejut ni mati yang tiada ingat Allah. Rugi. Tiada tempat nak ke mana gitu. Dengan semata-mata keluar air mata. Yang dicela pada syarak, tiada dengan semata-mata keluar air mata. Mana biasalah meninggal menangis ramai-ramai tutup guni tu. Contohlah. Kita pun tumpang-tumpang dapat RM10. Alhamdulillah. Buat minum cendol halal tak dia tu? Orang dah bagi halal lah. Ataupun sembahyang jenazah berebut-rebut dulu sembahyang tahun 80-an lah. Kenapa? Ada dapat duit ni. Dah sekali buka 50 sen aja. Astagfirullahalazim. Gitu. Tapi dulu 50 sen tu payah tahun 80-an RM1 tu jarang-jarang lah. Lepas tu dah tak ada. Bila masuk tahun 90-an dah tak ada budaya itu. Habis. Itu peranannya ilmu, peranannya ulama menjelaskan kepada masyarakat. Kalau nak bersedekah ni kena cara lah. Orang tengah sembahyang dimasukkan itu tak boleh lah. Alang-alang nak sedekah tu janganlah 50 sen lah. RM5 ke gitu lepas ngeteh medang gitu ini 50 sen. Ketika 50 sen tak payahlah. Bagi balik. Cuba kasih RM50. Alhamdulillah. Tak ada keluar balik. Bagi 50 sen RM1 pulang balik. Saya perhatikan ramai juga orang tu pulang balik. Kenapa itu? Di pasar bagi 50 sen dapat apa? Gitulah. Dia punya lagi banyak kata dia. Astagfirullahalazim. Dia tak tahu niat keluarga itu nak bersedekah atas nama si mati. Ambil lah. Kita tak guna masuk tabung masjid ke, bagi fakir miskin ke, bagi orang-orang payah susah, supaya kita dapat keberkatan. Tempat yang demikian itu apabila berwasiat mayat dengan suruh menangis, seperti barang yang adat orang jahiliah. Besok kalau abah mati nangis seminggu gitu. Ini orang-orang jahiliah dulu lah. Dan amalan ini pun mesti sekarang dia ikut orang-orang jahiliah ni apa? Orang yang amalnya lari daripada syariat Allah Ta'ala. Sama ada Nasrani, Yahudi, Majusi, macam-macam lah agama ni, kepercayaan. Tapi kita jangan salahkan mereka. Jangan salahkan mereka. Kemungkinan salah kita, tak pernah jumpa dia. Jangan inilah berdosa. Dia orang buat macam tu pun dia yakin dia akan masuk syurga. Gitu Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Dan sekiranya kamu bertanya mereka, siapa yang menjadikan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Saya Allah Ta'ala menjadikan. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Adakah kamu tidak melihat mereka ini menyembah selain daripada Allah? Itu segi kehidupan, segi agama ni. Dia kata dia nak masuk syurga, tapi segi kerja menzalimi, menginyanyai orang. Tikam dari belakang ni tuan-tuan. Ini bidang dia memang kerja macam tu, kerja tak buat. Tertangguh. Jadi kita yang menerima bebanan ni pun rasa macam dendam tak habis-habis. Sampai bila lah? Sampai bila? Alhamdulillah mana dalam seminggu dua ni selesailah masalah ni. Mudah-mudahan doa-doa lah Dan tempat demikian itu apabila berwasiat. Ini orang-orang jahiliah dulu lah. Maknanya kalau dia menangis, kalau kita tahlil.
1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari. Pesan Rasulullah, kalau selepas talqin di bumi siap, jangan cepat-cepat balik. Bacalah Al-Quran kat situ. Paling tidak surah Al-Ikhlas 3 kali. Macam Quran khatam 30 juzuk. Baca gitu. Rahmati ya Allah. Baca lagi. Letak. Ini ada hadisnya. Gitu. Supaya dengan keberkatan suratul Ikhlas yang ditiup pada tanah tadi, selagi tanah itu ada, memberi berkat kepada orang yang di bawah itu. Allah, suruh tunggu kejap. Doakan dia. Masa-masa itu malaikat nak datang. Jadi kalau kita lambat balik, malaikat lambat datang gitu. Jadi itulah di antara kelebihan yang perlu kita pelajari ilmu tentang kematian ini, supaya kita sentiasa berjaga-jaga. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man naja indal musibah kutibat ismuhu fi diwanil munafikin. Masyaallah, nauzubillah min zalik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menangisi benci-benci sebab pada ketika mengenai bala, di surat akan namanya dalam suratan orang-orang yang munafik. Orang yang munafikin. Munafik ini apa? Orang yang berpura-pura. Sedangkan dia dah belajar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malik yaumiddin, dah hari-hari baca dah. Tapi kenapa dia nak menangisi kematian itu? Maka tercatatlah nama sebagai orang yang munafik. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu sama orang-orang yang rukuk. Datanglah walaupun nyuruk kat belakang, datang jemaah. Ini katanya Islam, kata ikat beriman. Tapi tak datang berjemaah, maka namanya dalam munafik. Pengajaran dah sebulan berlalu. Bila azan aja tutup buku. Itulah gambaran sebenar kita dulu pelajari dalam bab masjid. Bila mana azan diazankan, maka malaikat-malaikat yang ada pintu-pintu ni tutup buku dia, simpan. Dia akan duduk bersap-sap. Ini dalam sap-sap jamaah ni. Dia nak dengar khutbah. Gitu Sebab tu banyak jemaahnya tidur gitu. Pasalnya kanan kirinya malaikat tu. Seronok, tenang gitu Kalau kat rumah tak macam tu pula. Duduk dalam tak tidur tuan-tuan. Pasal depannya TV dengan keropok gitu. Sampai habis keropok, habis itu TV. Tak tidur-tidur. Tapi kalau kat masjid duduk sekejap aja tuan-tuan. Mana begitulah halnya. Apa saja amal, masa tu tidak dicatat. Yang diperintah itu. Mendengar azan tu syarat kesempurnaan Jumaat. Kalau kita tak dengar khutbah tu macam mana? Gitu Maka kita adalah orang yang rugi. Banyak kurang sempurna. Tutup buku ni malaikat. Mula-mula datang nama kelompok pertama ni mengorbankan seekor unta. Pukul berapa tak tahulah. Kelompok kedua mengorbankan seekor lembu. Kelompok ketiga mengorbankan seekor kambing. Ketiga mengorbankan ayam. Last kali sebiji telur. Macam beri sedekah sebiji telur. Begitulah halnya. Mana ada azan itu, masa itu dah tak dapat lah. Mana cari cari peluang, ruang dan kesempatan yang diberi oleh Allah Ta'ala. Kecuali memang darurat. Datang-datang dah azan, memang tak boleh ke depan. Melangkah bau ni hukumnya haram tuan-tuan. Bukan dibolehkan. Tapi melangkah-melangkah ni haram hukumnya. Orang tengah sembahyang kita lalu depannya, jadi dia sembahyang tak haram. Jadi kita ke belakang, nyuruk belakang. Tak ada masalah. Gitu Biar orang tak nampak, Allah Ta'ala nampak. Ini yang kita nak dalam kehidupan. Nak selamat dunia akhirat, itulah kita cari reda Allah. Bukan nak cari reda manusia. Bukan nak cari kemuliaan di mata manusia. Kita rugi. Jadi kita jangan menangisi kematian ini. Malah kita menangisi, malah kita tak beriman dengan qada qadar Allah Ta'ala. Gitu qada qadar Allah Ta'ala. Kalau kita menangisi, malah kita tidak yakin dengan firman Allah Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita tidak mengimani, kita tak percaya tadi, macam kita ni dah menolak Allah Ta'ala dan menolak Rasulullah gitu, menolak Al-Quran dan hadis. Jadi kita kena amat-amati, dengar-dengari, penuh perhatian, jangan sampai berlaku ini. Dan tersebut pada Zawajir telah berkata sahabat kami dan lainnya ini daripada mereka itu,
dan sangat muakkad, sangat-sangat dituntutlah bagi orang yang kena bala dengan kematian atau pada dirinya itu, pada ahlinya atau hartanya, jika sedikit sekalipun bahawa membanyakkan daripada berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengar kematian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah, bala. Bala apa? Pening. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jalan-jalan tersepak batu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jalan-jalan terlanggar rumah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu musibah. Walikulli musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dalam hidup kita kena macam tu. Ingat kepada Allah. Mana segala gerak-geri, perbuatan, tingkah laku yang kita buat ni, semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita ada akal ini, nak pilih itulah, rahmat atau laknat, surga atau neraka, itu pilihan kita. Jangan pandang pada innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum. Sampai diingatkanlah, amat menakutkan, mengerikan semalam mana ceramah Maulid Rasul di Masjid Sultan Ibrahim. Mana dengar macam ni, maka kita simpan sajalah. Lepas tu mengenai saya juga kadang-kadang ada kena juga tu. Mana kena 2-3-0 jugalah. Daripada 10-0 tu 2-3-0 kena. Jadi dalam hidup kita ini gitu saya cakap. Lihat, dengar sana. Gitu Maka dalam kehidupan kita janganlah cari kemuliaan di mata manusia. Carilah kemuliaan di mata Allah SWT. Apatah lagi mengingati mati ini. Maka banyakkan ucapan disebut semalam. Pertama ialah selawat. Banyakkan selawat. Minimal 1000 kata dia. Bersyarat Profesor Doktor Bersara UTM Sekudai. Yang kedua, banyakkan istighfar. Jangan kurang daripada 100 istighfar. Yang ketiga, banyakkan sedekah. Baru dengar bab sedekah ceramah, sedekah bila turun ambil makanan itu, dalam meja tu semua dia ambil tu. Ya Allah, baru ingat sedekah tadi kan. Takut dia ambil semua balik nak buat apa ni banyak-banyak gitu jadi kita ambil satu sajalah. Pasal orang ramai lagi, yang petugas-petugas pun ada. Jadi begitulah manusia bila mendengar ilmu ni, dia tidak dengar, tidak teliti, tidak amati. Dia tak nak ambil iktibar lah. Sebenarnya itu semua pengajaran bagi kita yang hidup suka-suka ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wahlub li khaira minha. Maknanya apa? Sesungguhnya kami daripada Allah akan kembali kepada Allah. Ya Allah, kau jauhkanlah musibah ini. Jauhkanlah musibah. Kalau adik-beradik ke, saudara ke, ahli keluarga kena balak musibah, kemalangan apa, kita kena baca doa. Allahumma ajirni min musibah. Jauhkan daripada musibah ini. Wahlub li, gitu khairan. Dan kau masukkan ni, kelompokkan aku ni dalam kelompok orang-orang yang menerima kebaikan, keberkatan. Dalam hidup kita kena macam tu. Kerana khabar Muslim bahawasanya orang yang berkata demikian itu diberi pahala akan dia. Maknanya paling tidak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jangan gitu tak boleh. Terperanjat jangan maknanya mula-mula innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akan diberi rahmat, keberkatan Allah Ta'ala dan digandakan baginya akan yang terlebih baik daripadanya. Masya Allah. Maknanya kalau orang tu sakit, orang yang ucap ini, dia tidak akan kena sakit tu. Gitu Allahumma ajirni minal musibani wahlub li khairu minha. Ubah, tukar, masukkan, kelompokkan aku ini lebih baik daripadanya. Mana selamat daripada balak lah. Jadi balak yang bagus itu, keberkatan yang bagus itu, kenikmatan yang bagus itu, segala-galanya lah nikmat dunia akhirat tu. Itulah doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ataupun kita selalu dengar Pak Imam baca, Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hisyid dunya wa azabil akhirah.
Dan lagi kerana bahawasanya Allah Ta'ala menjanjikan bagi orang yang berkata demikian itu, dengan bahawasanya atas mereka itu selawat dan rahmat daripada Tuhan mereka. Nampak? Bila orang datang musibah, kita doakan, tukar kebaikan, ya Allah, berkati dia ni, ya Allah. Mungkin dosa dia, ampunkan dosa dia, ya Allah. Maka orang ini akan diberi rahmat, keberkatan oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Mendoakan kebaikan pada saudaranya yang tertimpa balak musibah. Ini kebanyakan kita tak macam tu. Kalau kawan tersepak batu, ketahukan pula. Itu Abu Lahab lah tu besok dekat akhirat. Kawan jatuh, bawa mutu laju-laju lagi. Astagfirullahalazim. Bukan dia tak nak laju, tapi itu memang dah ketetapan qada qadar gitu. Ketetapan Allah Ta'ala ni kita yakin, jangan kita meragui, jangan kita menolak sedikit pun qada dan qadar. Ini kita dah pelajari bersama pakai Zaid arwahnya itu dalam kitab tauhid itu. Mana rukun iman itu yang keenam itu, qada qadar itu kena pasti. Tapi qada qadar ini ketetapan Allah Ta'ala sejak azali, boleh berubah, boleh diubah oleh Tuhannya itu sendiri. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, la yuradul qada illa biddu'a. Tidak akan diubah ketetapan Allah Ta'ala ini. Nasib seorang tak akan diubah, melainkan orang itu berdoa. Bila berdoa, berusaha, berikhtiar, tawakal, itulah namanya duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal, duit. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, gitu Jadi dalam hidup kita kena macam tu. Bila datang musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kematian, ambil pancing lah. Ambil pancing, ikat, bantu mata pancing, gitu Mana kalau buat mancing memang kena matilah ikan tu. Niatnya macam tu lah. Boleh juga jadi itu kira macam budaya ke apa namanya, petua lah, petua nak mancing tu. Seorang tua diberi hajar macam tu. Tapi alhamdulillah, mantakai tu tak ada umpan pun dimakan ini kan. Pasal niatnya tadi. Wah, gitu niat kita. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sutani mal'unani fid dunya wal akhirah. Wallah masyaallah mizmarun inda nikmah wa rannatun indal musibah. Sabda Nabi Muhammad SAW, dua suara dilaknat akan keduanya, yakni yang ampunyanya keduanya itu, pasat dunia, rosak dunia dan akhirat. Maknanya dunia akhirat laknat, habis orang ni kalau tak ada taubat. Pertamanya suara seruni. Seruni apa? Seruni apa? Ada seruni. Serunai. Seruni apa? Buat dekut burung wak-wak, kluk. Itu seruni Panggil gitu. Datang burung. Wah, seku tambat. 5 ekor tambat. Lama-lama bunyinya bukan kita punya. Bunyi dalam semak. Apa tu? Oh, banyaknya. Kalau tengok ular, jangan tunggulah balik. Ular tedung tedung selar, tedung apa warna hitam, warna kuning tu, bergaduh kat dalam tu. Suaranya sebiji burung wak-wak tu. Yo. Itulah maghrib-maghrib kat kebun cari burung, siapa suruh? Waktu maghrib-maghrib pergi masjid gitu. Seruni. Seruni apa? Serunai Seruling itulah seruling put gitu. Pada ketika dapat nikmat. Gitu maknanya bunyi seruni. Mana dalam nikmat ini dia sehat, dia barakat, dia hebat, dia tenang, dia bahagia, tapi hidupnya lalai leka. Maksudnya itu lalai leka. Pasal seruni itu maknanya dia melalaikan lalai leka gitu. Seronok berangan gitu. Jadi maka orang ini dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya suara menjerit-jerit pada ketika kena balak. Balak ni bukan saja mati. Ia kemalangan, ia kebakaran, meraung menjerit-jerit gitu. Gitu. Nak selamat daripada kebakaran, bismillah 21 kali sebelum tidur. Nak selamat daripada kecurian, bismillah 21 kali sebelum tidur.
Nak selamat daripada mati terkejut, bismillah. Nak mantap lagi, bukan 21, nak mantap lagi 41. Gitu Nak selamat daripada balak, musibah dan sebagainya, bismillah 5. Bismillahirrahmanirrahim, la yasukul khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim, la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Mana nikmat ni tak boleh datang melainkan izin Allah. Balak ni datang tak boleh melainkan dengan izin Allah. Hidayah kebaikan tak boleh datang melainkan izin Allah. Tak ada yang boleh menolak balak melainkan Allah. Tiada satu musibah pun yang akan datang melainkan Allah yang datangkan. La haula wala, mana total habis. La haula wala. Dan tiada daya, tiada upaya kuwa illa billah, melainkan dengan kudrah iradah inayah Allah Ta'ala. Ini selamat daripada segala-galanya. Ini dalam beramal lah. Jadi itu namanya iman. Kalau kita tak beramal, mana kita tak ada iman. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang beriman mesti beramal. Kalau dia cuma cakap yakin percaya tapi dia tak buat, gitu Isma'u ansitu. Dengar, ambil perhatian. La'allakum turhamun, supaya kamu dapat rahmat di sisi Allah Ta'ala. Gitu Jadi kalau buat memang tak dapat lah. Tak nak dengar, tak dapat dia, rugi. Gitu di alam akhirat. Begitu. Jadi dua keadaan ini sangat dilaknat oleh Allah Ta'ala. Tiada keberkatan di dunia, di alam akhirat. Allahu Akbar. Dua suara ini. Suara apa tadi? Seruni dengan suara orang yang menjerit melolong ketika musibah. Gitu Jadi kena ingatkan sabar gitu tenang gitu diingatkanlah. Banyakkan istighfar, banyakkan selawat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah azan belum? Belum Mati sana. Sikit lagi. 2 minit lagi. Allah. Bukan 2 minit, 2 saat lah. Tak apa, kita bagi laluan azan dulu. Kita berhenti seketika. Bismillah. Kita belum masuk. Dah masuk? Baru nak masuk. Oh, baru.
Allahumma qina Rabbana subhanallah wassalamu Alhamdulillah, innaka la tukhliful mi'ad. Barang siapa berdoa di antara azan dan iqamah selepas membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampailah innaka la tukhliful mi'ad, bermunajat, maka munajatnya itu dimakbul oleh Allah Ta'ala, ya. Waktu makbul berdoa antara azan dan iqamah. Jadi kita sambung lagi satu hadis ini. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kharaqa biyadihi jaiban aw hadasan khadda aw darabat aw baha indal musibah kana asyan lillah wali rasul. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mencari-cari dengan tangannya akan leher bajunya atau melukakan pipinya dengan menggaru-garu akan dia atau memukul-mukul akan dia atau menangis dengan baling-baling pada ketika kena balak, adalah ia asi bagi Allah dan bagi Rasulnya. Ini amalan sampai sekarang ada wujud, sampai sekarang ni ada wujud. Mana bila berlaku 10 Muharram, kelompok manusia ni dia merauh menjerit. Dia ambil parang dicolok-colok badannya, ambil duri dicocok-cocok badannya, dia ditarik-tarik rambutnya gitu, mengenang peristiwa Karbala itu, menangisi kematian Sayyidina Husain radhiyallahu an. Dalam hidup kita ini jangan buat sedemikian, maka kelompok ini akan dilaknat oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya di alam akhirat nanti. Jadi bila larangan kita kena taatlah, jangan dibuat. Kalau dah tak boleh tahan juga, mana hanyalah sekadar menangis gitu, jangan sampai keluar air mata yang diiringi dengan jerit-jerit, laungan-laungan yang menakutkan gitu. Riwayat daripada Abi Umamah, lu'inallah khamisah wa jahaha bisaqah jihaha wa da'ayah bil waili wa thubur. Telah melaknat Allah Ta'ala akan perempuan yang menggaru-garu akan mukanya dan mencari-cari akan lehernya baju, dan yang menyeru dengan wail, yakni duka cita, seperti katanya hai duka cita, yang menyeru dengan kebinasaan, seperti katanya hai kebinasaanku. Maknanya habislah aku ini, suami dah tak ada, mati, habislah aku, anak aku mati. Maknanya orang ini dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dia tidak redha dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jatuh rukun iman yang ke-6 tu, beriman, percaya, yakin dengan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak selamat daripada balak musibah ni macam mana? Ingatlah 3 bulan lalu 3 bulan lalu, masa tu PKP, 3 bulan lalu, dalam bulan 6 hujung nak masuk Julai, imam baca khutbah. Nak selamat daripada musibah ni macam mana? Baca ayat kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun. Surah Hud sana dinyatakan, katakanlah tak ada satu pun musibah yang mengenai aku melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Mana kalau bala ini memang berlaku hari ini, asbab pagi tadi dia sedekah, bala dia hilang. Gitu Sebab tu Nabi pesan, bila hadir subuh pagi ni mesti sedekah. Tak kira masuk, tak kira balik. Kalau masuk, balik pun masuk, alhamdulillah, lagi barakat. Pasal apa? Bila masuk, sepanjang malam tu dah bertahajud, dah berdoa, berzikir, bermunajat. Bila masuk masjid, sedekah. Diangkat semua malam-malam tadi. Lepas tu dah iktikaf, dah sembahyang, dengar ceramah, tazkirah. Lepas tu keluar. Kan doa semua tu, maka sedekah lagi.
sepanjang di masa ini diangkat amalnya oleh Allah SWT. Hilang lenyap lah. Mana balak musibah ni tidak akan tersebar. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana walallahi falyatawakkalul mu'minun. Orang beriman ni dia kena yakin pasti dengan Allah Ta'ala. Sebagai semalam diingatkan dalam ceramah Maulid itu oleh Profesor Madya tu, Tengku Syed Syarifuddin, dia mengatakan apa? Wa'bud rabbaka, dan beribadahlah kamu kepada Allah, ini bermunajat, hatta sehingga ya'tiyakal yakin, sampai kepadamu ni keyakinan. Jadi nak yakin tak boleh sekali, kena baca hari-hari. Macam kita minum lah, minum sekali tak hilang haus, dia kena minum banyak kali baru hilang haus. Minta maaf lah tuan-tuan tak dapat, kesian lah. Jangan marah, di meja di sana ada. Begitu Itu yang pertama. Yang kedua, wa in yamsaskallahu bidurin fala kasyifalah. Misal kata ni balak musibah dah kena kat kita, tak ada seorang pun yang boleh mengubah balak itu. Itu ayat yang kedua daripada ayat 7. Wa in yamsaskallahu bidurin fala kasyifalah. Wa in yurika bi khairin fala radda li fadli. Kalau orang nak tetapkan kita baik, maka satu mana bomo ulama sekalipun tak boleh menghancurkan kita. Pasal kita yakin dengan Allah Ta'ala. Bila kita yakin dengan Allah, selesai masalah. Ayat yang ketiga, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini kena yakin tuan-tuan. Kehidupan yang melata di dunia termasuk manusia ini, Allah Ta'ala yang bagi rezeki. Jangan takut manusia. Jangan bimbangkan dengan orang. Jangan harap dengan orang. Contoh pagi ni pergi sana lah sampai Senggarang. Mungkin Senggarang ni mungkin hebat pergi sana lah. Kali tengok 150, alhamdulillah dapat juga. Orang lain tak dapat. Ingat dapat 1.500. 150. Alhamdulillah ya Allah gitu. Kalau macam ni lah berkat doa ini engkau sampaikan ke rumah sebelum 7.30. Daripada saya 75 minit, 7.25 dah sampai rumah. Alhamdulillah. Sampai ke Mahat mengajar jahaz tadi. Gitu maknanya sedekah tadi dapat 150, 15 ringgit masuk tabung. Gitu Tapi alhamdulillah, kita jangan marah. Sebab itulah kata Allah Ta'ala, mu kalau bergantung pada manusia, pada makhluk, kamu akan kecewa. Bergantunglah dengan Allah Ta'ala, kamu akan berjaya. Itu ayat yang ketiga. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Mana semua tercatat dalam Al-Quran, tercatat dalam buku amal masing-masing tentang balasan di yaumil mahsyar nanti. Cuma kita nak yang mana? Rahmat ke lanat? Surga ke neraka? Pilihan kita. Pilihan kita sendiri. Gitu. Itu ayat yang keempat. Ayat yang ketiga. Yang keempat ni, mana kita betul-betul serah diri pada Allah. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa wa akhidhu bi nasiyatiha. Maknanya kita ni yakin, bergantung harap pasti dengan Allah Ta'ala. Sebagaimana Tuhan, segala Tuhan manusia di makhluk di dunia ini. Termasuklah binatang-binatang yang melata. Burung. Tuan-tuan kalau tengok burung kalau pagi dia terbangnya ke selatan. Kalau petang nak maghrib pukul 5, 6.30 tu, dia akan terbang ke utara balik. Ini burung apa tu? Burung tiung Ramai banyak. Ramai ke banyak? Banyak Dia terbang gitu. Dia akan menuju ke pagi kejar matahari, petang kejar matahari. Gitu Matahari itu memberi keberkatan. Pagi dan petang. Itulah burung. Kerana yakinnya pada Allah Ta'ala, pergi lapar balik kenyang. Burung tu bukan terbang dekat tuan-tuan. Kalau contoh daripada Batu Pahat, terbang sampai dekat Rawang tu, pecawang elektrik, tidurin di sana. Rupanya bukan kat situ, terbang lagi sampai dekat mana Kak Melaka yang ada kepala terbang tu? Kak Melaka yang ada kepala terbang apa? Batu berendam. Ya Allah, banyak burung. Sampai pagi kriong-kriong tak boleh tidur. Tapi orang sana dah biasa boleh tidur. Kita, ya Allah, nak cari burung punai lah tu lah. Oh, ini burung punai. Tutul dengan getah. Dapat 10-15 ekor balik lah. Jangan tamak gitu. Gitu Dia pagi lapar balik kenyang.
Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa wa ahizun bi nasyatiha. Inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Hanya Allah Taala yang boleh memimpin, membantu kita, menyelamatkan kita di alam barzakh, di alam akhirat, di mana-mana. Allah Taala saja. Itu ayat yang keempat. Yang kelima, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Kamu jangan menyangka kat dunia ni engkau usaha engkau dapat. Tak ada. Engkau ikhtiar engkau berjaya. Tak ada. Ketika contoh anak-anak kita, anak murid belajar 6 tahun, sama-sama belajar, sekolah yang sama, buku yang sama. Bila UPSR keluar, kenapa tak dapat 6A semua orang? Cari 6A itu 2-3 orang. Kamu tak dapat, kenapa? Ini. Dia kata dah ada tuition. Tuition malam, tuition pagi, tuition Sabtu, Jumaat. Hebatnya gitu. Sampai nak nunggu tuition anaknya balik tu, sembahyang Isyak ni dah nunggu, tak pergi masjid. Nampak? Dia yakin dengan usaha dia akan berjaya. Ingat Allah Ta'ala kejayaan yang bagi. Keselamatan Allah Ta'ala yang bagi. Rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Kehidupan Allah yang tambah bagi. Segala-galanya Allah yang bagi. Jadi kita kena ingat Allah balik. Itu yang keempat tadi. Yang kelima, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha. Nampak? Jadi bangun malam, sedekah, taubat, istighfar, minta pada Allah Ta'ala. Minta pada Allah Ta'ala. Ud'uni wasta'inu bisabri wasshalah. Mintalah tolong dengan Allah melalui sembahyang. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang sembahyang ni orang yang sabar ya. Orang yang sembahyang, orang yang sabar pergi masjid ni. Gitu nunggu gitu ya. Sekarang dah ada adjust. Kadang subuh dah tak ikut jam tu Tengah sembahyang ting 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 lah. Pak Imam dah sembahyang dulu gitu. Tak ada masalah. Janji sembahyang. Itu yang ke-5. Yang ke-6, ma yaftahillahu linnasi rahmah. Mana Allah Taala akan buka rahmat seluas-luasnya, keberkatan, kebahagiaan, ketenangan, kejayaan, kecemerlangan, apa yang diharap oleh manusia-manusia yang ada yakin pada Allah Taala. Yang ke-7, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau kamu tanya mereka, siapa yang jangkit langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka kata, Allah. Siapa turunkan hujan? Tuhan Allah. Siapa bagi hidup? Tuhan Allah. Dia yakin. Qul afara'aytum, adakah kamu tidak melihat? Tad'una min dunillah. Walaupun Pak Imam di Islam ada imam tak Pak Imam? Ya ada imam, tapi bukan imam sinilah, ini imam tempat lain. Mesti jumpa bohmo lagi tu. Wah, macam mana nak hancurkan orang ni, kata dia. Wah gitu, aku dah bacakan Yasin 40 kali tak mati-mati orang ni. Gitu dahsyatnya. Ini suara dengar aja tuan-tuan. Dahsyatnya. Gitu aja, demam seminggu gitu je. Tak payah nak balik-balik, tak payah. Gitu aja. Suara ni balikkan kepada Allah, gitu. Allah Taala antar balik ke dia. Ini mana? Ayat yang ke-7 ni. Maknanya walaupun dah Islam, belum pasti beriman. Kalau mesti menginyanya, menzalimi, main belakang-belakang ini, maknanya bukan orang beriman lah tu. Dia tak ada iman masa itu. Allah, kalau mati kafir dia, Allahu Akbar. Ini kita takut tuan-tuan. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna mumsikatur rahmah qul hasbiyallahu alaihi yatawakkalul muttaqin. Khutbah tadi pun dah diingatkan. Kalau mereka ni tak nak dengar, tak nak terima kita, jangan risau. Fa in tawallau kan. Kalau mereka ni menolak kita, faqul hasbiyallah. Katakanlah hanya Allah. Gitu ya. Ikut macam bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam Datang awan, datang bukit, datang burung. Dia kata apa? Hasbunallah gitu. Bila hasbunallah diucap oleh Nabi Ibrahim ni, bukan dilapas, bukan diucap dari hati sanubari yang dalam itu. Maka didengar oleh Allah Taala perperintah api. Qulna, maka kami ya Allah Taala berkata, ya nar wahai api, barda, sejuk engkau. Sejuk. Wassalaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Pasal apa? Yakin dengan Allah Taala. Jadi kini ayat 7 ini tuan-tuan jaga baik-baik. Antara kelebihannya kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu dalam tafsir sana dinyatakan, siapa amal ini ayat, amalillah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bantu dia dalam kepayahan, kesusahan. Walaupun langit ini runtuh atas kepalanya, dia akan selamat. Allahu Akbar. Dahsyat ni ayat 7 namanya.
Dalam Yasin Majmu' tu ada. Ayat 7 ada, ayat 5 ada, ayat 15 ada, sebelum doa kasar belakang tu. Bacalah malam-malam doa kasar tu, paling tidak sekali ya. Kalau boleh dapat sekali pun alhamdulillah, dan menjamin berkat di sisi Allah Taala. Pasal banyaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diingatkan oleh Ustaz Omar lagi sekali diingatkan oleh Ustaz Omar dalam kuliah ini tu hari. Walau ada iman seberat zarah, masukkan surga. Dah tak ada dah, semua dah masuk surga ni. Ada lagi, ramai lagi kata. Cari-cari kalau dia ni pernah mengelapaskan la ilaha illallah, ya Allah. Ramai lagi, masuk dalam umat Nabi Muhammad semua masuk surga. Ini Tapi nak masuk surga, pastikan kita sembahyang kena jaga. Kembali kepada sembahyang. Dalam kajian statistik UIA mengatakan 80% umat Islam kat Malaysia ni tak sembahyang. 80%. Macam ni lah. Tapi kita jangan tuduh orang tak sembahyang. Kita lihat yang zahir ni Kalau Bakri kan sembahyang Jumaat ramai, sembahyang Isyak 4 baris pun tak penuh. Apa masalahnya? Jadi kita kena bincang. Bukan nak cari salah orang, kena bincang. Nak atasi ni macam mana? Gitu Nak atasi macam mana? Nak selesaikan masalah ni macam mana? Jadi gitulah halnya. 80%. Maknanya 20%. Betul lah kata Quran, ma'ashabul yamin. Siapa dia ahli surga itu yang kanan ini? Wa aktsaru minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kebanyakan zaman Rasulullah dan para sahabat itu banyak masuk surga. Allah dahsyat, tanpa hisab, sepantas kilat. Wa qalilun minal akhirin. Sikit sangat orang akhir zaman, tuan-tuan. Ya Allah, masjid banyak, kalau nak dikira tingkap, menang tingkap lagi kita ni. Dengan jemaah yang ada. Mudah-mudahan kita dalam keberkatan, taufik inayah Allah Taala berterusan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, wa astaghfirullahal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.